Didik TV KPM. Okey, untuk segmen seterusnya kita akan tengok apakah kesan jenayah ni, kesan jenayah kepada, sebenarnya kita akan tengok apakah kesan jenayah ni kepada beberapa pihak, ya. Baik. Okey. Pertama kita akan tengok kepada diri. Okey, apa kesan jenayah ni kepada diri kanak-kanak tersebut, ya. Masa depan dia akan terjejas, ya. Dia tidak akan ada hala tuju kehidupan sebenarnya. Okey, dan mungkin dia akan dibuang sekolah, ya. Dan mereka ni bila tak ada masa depan, dibuang sekolah, sudah semestinya mereka hilang maruah diri ataupun imej diri mereka terjejas. Okay, dan juga berisiko melakukan kesalahan yang lain. Jadi daripada satu perbuatan kegiatan yang negatif, mereka ini boleh menyebabkan mereka untuk membuat perkara-perkara negatif yang lain, ya. Faham. Okey. Kesan seterusnya kepada masyarakat. Okay, apa kesan jenayah ini kepada masyarakat, ya? Contohnya bila kita tengok kata merugikan harta benda awam, sebenarnya dari segi vandalisme. Contohnya ini menyebabkan ramai yang tidak selesa untuk menggunakan contohnya barang kata perkhidmatan awam, disebabkan oleh vandalisme ni, dan juga merosakkan hubungan silaturahim, contohnya dari segi aktiviti gangsterisme tadi. Okey, jadi bagaimana ini menyebabkan pergaduhan, ya. Okey, ini juga boleh merosakkan hubungan silaturahim, mengancam keselamatan komuniti sebenarnya dengan aktiviti-aktiviti contohnya seperti pecah rumah ke, ragut. Ya, ini juga mengancam kita hidup dalam ketakutan sebenarnya. Tidak kira dari segi usia apa pun, bila sudah adanya kes-kes ragut begini, memang ini mengancam keselamatan komuniti. Ya, dan juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya semua aktiviti yang kita tunjukkan tadi, contoh-contoh jenayah kanak-kanak yang saya tunjukkan tadi, sebenarnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat sekeliling telah mula terancam. Kerana disebabkan oleh aktiviti-aktiviti negatif ni menyebabkan bukan saja pada diri diri pembuat, tetapi kepada mangsa dan juga orang sekeliling, ya. Okey, seterusnya kesan kepada keluarga. Okay, apa kesan jenayah kanak-kanak ini kepada keluarga? Seperti diri tadi, imej diri tercemar, sama juga kepada keluarga. Imej keluarga juga akan tercemar dan mereka ni akan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Dan keluarga terpaksa menanggung malu akibat perbuatan kanak-kanak ini. Ya, dan juga keluarga juga akan mengalami tekanan perasaan akibat daripada perasaan malu, imej keluarga yang tercemar. Jadi mereka ni akan mengalami satu situasi yang mana akan mengalami tekanan perasaan. Okey, dan seterusnya kepada mangsa itu sendiri. Contohnya kita nak rujukkan pada mangsa buli ataupun kepada mangsa ragut kepada mangsa yang telah mengalami pecah rumah dan sebagainya. Okey, mereka akan rasa trauma ataupun takut, ya. Takutnya mereka rasa trauma dan juga fobia. Mungkin contohnya kalau katakan contohnya kes buli. Okey, ini akan menyebabkan trauma kepada kanak-kanak tersebut. Mungkin mereka takut untuk pergi sekolah. Ya, betul. Ya, dan bila dia nampak saja murid lain mungkin dari segi badan saiz dia besar dan sebagainya, mereka takut. Dan ini menyebabkan mereka tidak mahu pergi ke sekolah. Ya, dan juga kurang keyakinan diri. Contohnya kalau saya nak kaitkan dengan kes ragut, ya, kes ragut. Jadi mungkin saya rasa takut nak keluar, nak bawa beg ke handbag, kan. Jadi kita rasa tak rasa senang, dan kita rasa orang di sekeliling kita ni ada saja dia punya ada agenda. Agenda untuk meragut beg kita sebenarnya, okey. Rasa tertekan, ya, tak kira sama ada orang yang jadi mangsa buli ke, mangsa ragut ke, mangsa pecah rumah ke, okey, mereka akan rasa tertekan. Dan juga boleh mencederakan diri dari segi aktiviti jenayah tadi, contohnya gangsterisme, melalui kes buli, ya. Kes buli ini bukan sekadar hanya untuk mengejek, ataupun minta duit, tapi ada juga yang melibatkan kes fizikal, ya, daripada kes fizikal yang mana mereka berlakunya pergaduhan, ya, termasuk dari segi gangsterisme juga. Ini juga boleh menyebabkan mencederakan diri dan juga ada juga kehilangan nyawa sebenarnya. Ya. Okey, sekarang daripada tajuk tadi tentang kesan tadi, saya ingin uji murid-murid saya dengan beberapa soalan. Okey. Ini gambar apa ni murid-murid? Ini apa gambar? Apa ini? Nampak tak itu gambar apa? Okey, logo pria. Tak nampak ni. Itu gambar apa? Bagi saya tahu apa gambar ni dulu, apa gambar ni? Okey. Gambar apa tu logo pria? Vandalisme. Tak, ni gambar ni apa? Ni gambar apa ni? Apa tu? Ada conteng. Ada conteng apa, kan? Ini benda ni ada telefon. Ini pondok telefon, ya. Nah, ada pondok telefon dah jadi macam benda lain dah sekarang, ya. Dah jarang nampak ni. Tak nampak. Memang sekarang dah jarang. Mungkin murid-murid saya pun dah memang dah lama nampak
pondok telefon sekarang ya. Sekarang semua dah ada smartphone. Ya, betul. Okey, sekarang soalan saya adalah apakah jenayah ini? Siapa nak jawab? Apakah jenayah ini? Okey, Ganesh. Jenayah apa ni Ganesh? Vandalisme. Okey, vandalisme ni conteng-conteng, okey, dan sebagainya. Okey? Okey. Okey, betul, vandalisme. Dan okey, kita akan tengok, saya akan bagi satu lagi soalan. Okey, wajarkah tindakan yang dilakukan seperti dalam gambar di atas? Okey, berikan alasan anda. Okey, saya bagi 3 markah dekat sini. Soalan pertama saya, wajarkah tindakan yang dilakukan seperti dalam gambar di atas? Wajar ke tidak wajar? Murid-murid saya. Dah geling kepala dah. Okey, tidak tak wajar. Okey, kenapa tidak wajar? Berikan alasan kenapa. Awak kata awak dah geling kepala, sudah nampak memang tidak wajar lah. Okey. Jadi, kenapa tidak wajar? Okey, siapa nak jawab? Okey, Santosh. Kerana ia merosakkan harta benda awam. Ya, merosakkan harta ini betul. Ini adalah milik harta benda, milik orang awam. Betul. Dan pondok telefon ni adalah harta benda awam. Ya, jadi mereka ni melakukan vandalisme ni dan merosakkan harta benda awam. Okey, apa lagi contoh lain? Apa alasan yang lain? Saya nampak tadi Navia. Tadi nampak macam Navia angkat tangan. Yes, Navia. Mengganggu pengguna lain. Mengganggu pengguna yang lain. Bagus. Ya, maknanya mungkin pengguna lain mungkin dia dah tak ada handphone, dah tak ada bateri ke, tak ada charge ke kan? Tak cukup duit dalam bateri dalam phone dia nak pergi cari pondok telefon untuk emergency katakan. Tengok-tengok tak ada ganggang telefon kat situ. Alamak, susah. Jadi ini mengganggu penggunaan kepada pengguna yang lain. Okey, jadi juga mengganggu keselesaan pengguna yang lain. Okey, apa jawapan lain agaknya? Apa lagi alasan lain? Okey, Ganesh. Generasi muda akan tidak dapat mengenalkan telefon awam. Apa dia? Saya tak dengar. Tak jelas. Generasi muda akan tidak mengenalkan telefon awam. Oh, generasi muda takkan tahu mengenai mereka tak telefon awam. Sebab tu mungkin murid saya dia tak tahu apa benda tu kan, macam benda lain kan. Jadi bila kita tak guna pakai dengan cara yang betul, apa yang jadi dah jadi benda rupa bentuk yang lain pula. Betul. Ya, tak ada ganggang dengan contengnya. Mungkin ini masih ada lagi dia punya kotak, mungkin ada pondok telefon dasar kotak tu pun dah tak ada dah. Okey, jadi generasi muda ni mungkin dia tak faham apa itu sebenarnya pondok telefon awam. Betul. Ya, okey, ini merupakan contoh jawapan lain ya, selain daripada jawapan pelajar saya, okey. Perbuatan ini merupakan juga satu kesalahan jenayah sebenarnya. Betul, cikgu. Dan mereka ni boleh dikenakan hukuman sekiranya dapati bersalah, ya. Dan pengguna lain tidak dapat menggunakan perkhidmatan ini. Jadi saya nampak tadi ada murid saya kata mengganggu pengguna yang lain, ya. Okey. Dan juga kos untuk membaik pulih ni sangat mahal. Siapa yang akan membaik pulih? Kerajaan juga. Ya, betul tak? Betul. Ya, jadi ini merupakan kerugian kepada kerajaan kita kerana mereka terpaksa berbelanja lagi dengan banyaknya untuk membaik pulih pondok-pondok telefon ataupun perkhidmatan awam yang lain, contohnya bus stop ataupun stesen bus, tempat katakan tempat menunggu bas dan sebagainya. Okey, jadi ini menyebabkan kos yang sangat mahal. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita kat sini saya dah tunjuk dekat sini ada situasi A. Okey, ini apa gambar apa ni? Chris boleh nampak tak, Chris? Nampak, cikgu. Gambar apa tu? Yang ni kes bully, cikgu. Macam kes bully, kita boleh katakan macam gangster pun boleh ya. Ini merupakan satu aktiviti negatif sebenarnya. Okey, dan kita nak tengok apakah kesan yang wujud daripada aktiviti ini kepada 4 pihak ni. Okey, kepada diri pembuli, kepada mangsa, keluarga dan masyarakat. Okey, sekarang saya nak tanya, apa kesan kepada diri pembuli, orang yang buli itu? Okey, siapa nak jawab? Okey, Ganesh. Dibuang sekolah. Oh, dibuang sekolah sebab ni berlaku di kawasan sekolah. Kita nampak dia masih dengan pakaian seragam dia. Okey, dia mungkin dibuang sekolah. Okey, kita tengok sini. Okey, dibuang sekolah dan juga murid ni mesti akan dikenakan tindakan undang-undang di mana tindakan di sekolah. Dan juga perbuatan diri ini merupakan satu perbuatan yang menjatuhkan maruah diri. Memang menjatuhkan imej diri pembuli tersebut. Okey, apa kesan kepada
keluarga pula. Tadi saya nampak Loga Pria angkat tangan. Okey, cikgu. Loga Pria, cuba Loga Pria. Apa kesan pada keluarga? Merasa sedih. Keluarga merasa sedih. sedih kan, apalah anak dia jadi macam ini kan. Betul. Okey, keluarga merasa sedih. Okey, merasa kecewa. Sudah semestinya ibu bapa akan merasa sangat kecewa dengan perbuatan anaknya macam ini. Okey, yang membuli lah. Bukan Okey? sekadar keluarga pembuli juga, cikgu. Saya Ya. rasa keluarga mangsa juga akan Betul, sedih. betul. Ya, betul. Okey, dan juga mereka terpaksa menanggung malu juga. Ahli keluarga itu terpaksa menanggung malu dan imej keluarga tersebut tercemar akibat perbuatan si pembuli tadi. Dan juga hubungan di antara, mungkin di antara rakan-rakan ke, ya, di antara ibu bapa ni juga akan terjejas. Okey. Bagaimana dengan mangsa pula? Mangsa yang kena buli ni. Siapa nak jawab? Okey, Santosh. Mangsa mengalami tekanan. Tekanan jiwa, okey? Tekanan jiwa. Akan mengalami mangsa akan mengalami tekanan jiwa. Kita tengok dekat sini. Okey, merasa takut, stres, fobia seperti yang saya sebutkan awal tadi. Ya. Okey, mereka takut nak pergi sekolah, okey? Dan juga boleh mencederakan diri dari segi fizikal, dan ada Ya. juga kes yang seperti saya bagi tahu tadi, ada yang kehilangan nyawa juga. Dan banyak kesan dekat sini di mana mangsa ini mereka selalu menyendirikan diri mereka. Mereka takut nak bergaul Ya. dengan kawan yang lain. Okey, bagaimana dengan masyarakat? Okey, siapa nak jawab untuk masyarakat? Kesan kepada masyarakat. Siapa nak jawab? Okey, Nabia. Rasa tidak selamat. Okey, masyarakat dekat sini merasa tidak selamat. Okey, mengancam keselamatan komuniti. Dengan perbuatan buli ini sebenarnya akan melanjut kepada gangsterisme sebenarnya, ya. Okey, dan hubungan silaturahim di antara masyarakat akan juga terjejas. Okey. Ini dalam aspek situasi negatif. Okey. Sekarang kita akan tengok situasi positif pula. Kita jangan asyik nak cakap tentang negatif saja, ada juga perkara yang baik, betul tak? Betul. Okey, jadi ini kita nampaklah situasi ini di mana murid ni tidak terlibat dengan jenayah kanak-kanak. Okey. Di mana dia menerima mungkin piala, hadiah, Anugerah mungkin, cemerlang. Yes, anugerah cemerlang ke toko cemerlang ke, kita tak tahu. Okey. Tapi ini menunjukkan gambar yang positif. Okey, kita tengok dekat sini apa kesan dia terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Okey, apa kesan pada di murid ini? Murid-murid saya. Okey, Santosh. Dipuji oleh kawan-kawan dan masyarakat. Dipuji, dapat pujian, betul tak? Okey, dapat pujian daripada cikgu, dapat pujian daripada ibu bapa, dapat pujian daripada masyarakat sekeliling, ya. Okey, kita tengok selanjutnya, imej diri akan meningkat. Daripada pujian tersebut kita nampak imej diri meningkat. Okey, masa depan yang cerah kerana dia tidak terlibat dengan jenayah kanak-kanak. Okey, dan dia menjadi satu contoh ataupun role model kepada murid-murid yang lain, ya. Okey, bagaimana pula dengan keluarga pula, kesan pada keluarga? Siapa nak jawab? Okey, Nabia. Dipandang tinggi. Dipandang tinggi. Okey, dipandang maknanya imej keluarga itu pun juga akan meningkat. Sudah semestinya mereka merasa bangga dan gembira dengan kejayaan ya anak tersebut. Dan keluarga akan menjadikan murid ni, anak ni sebagai role model dalam untuk anggota keluarga yang lain. Contohnya daripada adik-beradik dia, mungkin saudara mara kan. Okey, dia menjadi satu role model dan juga imej keluarga akan meningkat. Okey. Kepada masyarakat pula, apa kesan kepada masyarakat? Siapa yang belum jawab lagi angkat tangan? Siapa nak cuba? Okey, Ganesh. Apa kesan pada masyarakat? Dapat role model dalam masyarakat. Okey, dapat menjadi role model dalam masyarakat dan juga dapat mengekalkan keharmonian masyarakat. Jadi daripada situasi ini kita nampak satu situasi yang positif. Ini menggalakkan masyarakat rasa apa? Mereka dalam satu situasi keadaan yang mana semuanya dalam situasi yang positif. Jadi mereka dapat rasa selamat, ya, hubungan mereka dengan komuniti lain. Jadi sebab mereka tidak akan mereka tidak akan bersemuka dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. So, benda-benda ini adalah benda yang baik, ya. Ya, betul. Okey, dan apa kesan kepada sekolah pula daripada situasi ini? Okey, Ganesh, apa kesan pada sekolah? Ini sekolah akan naik. Sekolah, apa dia? Imej sekolah akan naik. Imej sekolah akan naik. Apa lagi kesan lain kepada sekolah? Pelajar lain. Okey, Santosh. Menjadi teladan kepada sekolah lain. Okey, menjadi satu role model juga kepada ataupun suri teladan kepada sekolah-sekolah yang lain. Kerana dapat sekolah itu kita adanya pelajar-pelajar yang cemerlang, ya.
Okey, imej sekolah meningkat dan yang sangat penting adalah menggalakkan kemasukan ramai murid baru ke sekolah tersebut. Kerana pencapaian cemerlang daripada sekolah tersebut mungkin dari tokoh pelajar ke kan keputusan peperiksaan ataupun dari segi kurikulum. Jadi ini pandangan masyarakat mana sekolah ini adalah merupakan sekolah yang bagus supaya anak mereka sekolah yang cemerlang dan menjadi satu role model kepada sekolah-sekolah yang lain. Okey, jadi bagaimanakah prestasi murid-murid kita di Google Meet hari ini, Cikgu? Okey, saya ingin ucapkan tahniah kepada murid-murid saya kerana mereka cuba untuk menjawab dan yang penting dekat sini adalah mereka menjawab jawapan yang selain daripada apa yang saya berikan. Jadi mereka menunjukkan mereka ada memikir mereka ada berfikir untuk memberikan jawapan tambahan sebenarnya. Didik TV KPM